Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung lagi bab 2 dalam reka bentuk pembuatan. Okay, dan hari ini kita akan sambung untuk membuat acuannya, membuat acuan model 3 dimensi 3D. Okay, kalau sebelum ni kita dah tengok cara menghasilkan model 3D dengan menggunakan printer 3D. Printer 3D, mesin pencetak 3D. Hari ini kita tengok macam mana untuk membuat acuan. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks, membuat acuan. Acuan ni merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Bekas ini dibentuk dengan menggunakan bahan seperti pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Selain itu, bahan seperti botol, kulit kerang, tanah liat, kayu, zinc dan simen boleh digunakan juga untuk membuat acuan. So ni gambar plaster of Paris. Plaster of Paris ni dia, kalau kamu tengok orang panggil shilling kapur. Macam tu lah, itulah lebih kurang macam tu lah plaster of Paris. Dia warna putih, macam lebih kurang tepung, macam simen, tapi dia warna putih. So yang ni pasir. Kita boleh gunakan dua-dua bahan ni untuk membuat acuan. Seterusnya kita tengok tuangan panas. Tuangan panas ialah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contohnya seperti plastik, timah, tembaga dan besi keluli. Bahan-bahan ni perlu cairkan dahulu, barulah kita tuang ke dalam acuan. Yang ni contoh gambar tuangan panas bahan keluli. Yang ni kita panaskan dulu, kita leburkan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam acuan. Itu untuk tuangan panas. Kemudian kita ada tuangan sejuk. Dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti plaster of Paris dan resin epoxy. Plaster of Paris yang ni tadi. Yang warna putih ni. Macam simen ni kan, warna putih. Kita hanya bancuh dengan air, tak perlu dipanaskan. Ataupun epoxy resin. Epoxy resin ni nanti kita akan tengok kemudian. Kalau kamu dah masuk sekolah nanti, kamu boleh tengok dekat bengkel. Dekat bengkel kita ada plaster of Paris, kita ada resin epoxy. Dan kita akan buat sekali. Kita akan cuba buat acuan. Kaedah ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Macam ni lah. Contoh gambar foto 2.1.13. Contoh tuangan sejuk menggunakan plaster of Paris. Yang plaster of Paris ni tadi, ataupun singkatan ni kita panggil POP. Kita dah bancuhkan dengan air, kemudian kita akan tuang ke dalam acuan. Jadi kita tengok kat sini proses menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris ataupun POP. Yang pertama kita sediakan plaster of Paris. Campurkan dengan air sehingga menjadi paste. Macam kita buat kuih lah kan, macam buat kodok, tepung campur dengan air. Letakkan di dalam bekas. Tapi campuran ni tak boleh lah main suka hati je. Untuk mendapatkan hasil yang baik, dia ada sukatan dia. Biasanya kalau cikgu buat, kita gunakan cawan polystyrene tu, 2 cawan epoxy, 1 cawan air. Itu sukatan yang cikgu guna. Kalau terlebih air, dia akan susah untuk beku, susah untuk mengeras. Kemudian campuran air hingga jadi paste tadi, kita letak dalam bekas. Kemudian kita sapukan lapisan minyak pada model awal 3D. Kita sapu dulu. Contohnya kita nak buat bentuk contohnya bentuk pen kan. Kita sapu dulu minyak, kemudian celupkan separuh bahagian model ni ke dalam paste plaster of Paris. Contoh plaster of Paris ni kita dah bubuh dalam bekas. Kita nak buat acuan bentuk pen ni contohnya. Dah tuang dalam bekas. Lepas tu kita sapu sikit minyak pada model ni model. Kita celup separuh pada plaster of Paris. So kita biar kering. Bila dah kering, ulang langkah 1 hingga langkah 6 untuk buat yang lain lah. Kemudian tanggalkan model 3D dengan berhati-hati. Bila dah keras tu, bila dah kering, kita tanggalkan model tadi, pen tadi, kemudian bersihkan acuan. So kita akan dapatlah acuan berbentuk pen.
Okey. Senang saja untuk buat acuan menggunakan POP ni. Yang ni pun nanti bila kamu dah masuk ke sekolah, kita boleh cuba buat. Okey, seterusnya membuat model 3D berdasarkan proses kerja. Okey, model 3D. Contohnya macam tadi, model 3D. Ni pen, model 3D. Okey. Okey, model 3D dapat dihasilkan menggunakan kaedah konvensional iaitu acuan dan tuangan dan kaedah moden menggunakan 3D, pen 3D ataupun pencetak 3D. Okey, kalau konvensional, konvensional tadi acuan dan juga tuangan. Acuan dan tuangan. Okey, ni konvensional. Kalau moden, kita gunakan pen 3D dan juga printer 3D. Okey. Kita tengok penggunaan acuan dan tuangan. Okey, pelbagai bahan boleh digunakan untuk membuat model 3D dengan kaedah acuan dan tuangan. Contohnya plaster of Paris tadi, POP. Okey, campuran epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, epoxy ni dia ada dua jenis, satu resin dan satu hardener. Okey, kita boleh gunakan getah dan juga plastik. Okey, rajah 2.1.9 menunjukkan langkah-langkah tuangan menggunakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, first kita sediakan acuan dulu. Acuan apa yang kita nak pakai. Kemudian kita sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, yang ni pun dia ada nisbah dia juga, ya. Tak boleh suka hati campur, nanti dia tak mengeras dengan baik. Okey, kemudian kita sediakan sukatan epoxy resin dan epoxy hardener dengan nisbah 50-50. Ini sama banyaklah. Dan tuang epoxy resin ke dalam bekas mengikut sukatan. Kita campurkan kedua-duanya, ya. Kita campurkan kedua-duanya. Okey, kemudian tuang epoxy hardener ke dalam bekas. Epoxy resin, epoxy hardener. Dia ada resin A, hardener B. Campur kedua-duanya mengikut nisbah yang sama. Okey, kemudian kacau campuran kedua-dua bahan hingga sebati. Okey, kemudian tuangkan campuran bahan ke dalam acuan. Okey, biarkan hasil tersebut mengeras dan keluarkan hasil tuangan daripada acuan. So nanti awak akan dapat dia punya hasilnya. Kalau epoxy ni dia kelihatan jernih, putih jernih. Kita boleh gunakan untuk, contohnya kita buat untuk fridge magnet kan. Kita boleh buat keychain. Okey. Kemudian yang tu tadi POP dengan epoxy kaedah konvensional. Kemudian kita tengok pula kaedah moden. Okey, penggunaan pen 3D. Okey, pen 3D, tengok yang ni. Pernah tengok tak kalau dekat bengkel ni ada banyak lah, ada 5-6 set pen 3D. Kamu boleh cuba pakai nanti. Boleh cuba. Okey, penggunaan pen 3D menghasilkan model 3D sama seperti pencetak 3D, printer 3D. Okey, boleh pen ini menggunakan haba untuk mencairkan bahan pencetak. Okey, dia ada bahan pencetak dia. Kalau kamu tengok kat bawah ni, okey, ni bahan pencetak dia. Okey, sama ada jenis ABS, PLA ataupun TPU. Okey, bergantung pada pen 3D yang kita guna. Okey. Kemudian bahan pencetak ni akan menjadi cair apabila dipanaskan dan keluar melalui hujung pen 3D. Okay, so dia lebih kurang macam kalau awak tengok hot glue gun. Hot glue gun kita masukkan gum kan kat belakang, so dia akan keluar dalam bentuk cair. Macam ni pun sama, tapi bahan pencetak dia tu lain lah jenis dia. Kemudian kita masukkan ke dalam pen 3D, kita pasang plug, so dia akan keluar. Dia akan keluar benda tu macam nak kata cair sangat tu tak, tapi pekat sikit lah. Lepas tu kita akan lukis mengikut lakaran yang kita dah buat. Bila dah kering, kita boleh tanggalkan, kita boleh angkat. Okey, bahan mencetak ini menjadi cair apabila dipanaskan dan keluar melalui hujung pen 3D. Objek yang terhasil daripada pen 3D adalah dalam bentuk wireframe. Okey, ni pemasangan pen 3D. Okey, mula-mula kita sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. Sambung kat plug. Kemudian kita akan pilih bahan pencetak. Depends pada pen 3D yang digunakan, sama ada guna jenis ABS, PLA ataupun TPU.
Okay, ni tadi jenis dia ABS, PLA ataupun TPU. Kemudian panaskan elemen pemanas pada pen. Kita tunggu sampai dia warna hijau. Okay, kemudian masukkan bahan pencetak pada pen. Kita masuk daripada belakang. Kemudian kita uji bahan mencetak dengan menekan butang penyalur bahan pencetak. Kita tekan, kita tengok dia akan keluar. Okay, so hari ni cikgu tak bawa lah dia punya pen 3D. Nanti next time insyaAllah cikgu tunjukkan kamu macam mana nak menggunakan pen 3D. Okay, cuma kat sini hari ni cikgu nak tunjukkan hasil daripada penggunaan pen 3D. Yang ni contohnya kita boleh buat tower, menara kan, daripada pen 3D. Ni. Kemudian ni gitar. Ni pen 3D ni. Buat daripada pen 3D. Tengok gitar. Okay. Ni gitar, pen 3D. Okey. Lepas tu ni. Apa ni? Kartun Minion. Kita buat daripada pen 3D juga. Okey, cantik kan? Menarik. Okey. So ini dipanggil model 3D lah tadi, menggunakan pen 3 dimensi. Okey. Kemudian kita tengok melukis model dengan menggunakan pen 3D. Ini cara nak guna pen 3D tadi. Okay, untuk menghasilkan model menggunakan pen 3D, lakaran produk mesti dihasilkan sebagai panduan pembinaan model 3D. So, apa-apa pun kita mesti buat lakarannya dahulu. Okay, lakaran model 3D lakarkan model 3D dengan berpandukan lakaran yang telah dihasilkan. So, yang ni pen 3D nya tadi, kita akan ikutlah. Contohnya kita ikut ni. Ikut lakaran yang kita dah buat tadi. Okey. Lepas tu buat pula kaki. So kita akan dapat frame lah. Kita akan dapat frame dulu. Okey. Sorry. Okay, kita ikut je seperti mana lakaran tadi. Okay, macam ni. Okay, lebih kurang lah ya. Okay, ni baru dapat frame dia. Okay, kalau kita nak penuhkan dia macam dapat yang akhir ni, so kita bolehlah buat macam ni pula. Okay, kita nak penuhkan dia. Buat pula macam ni. Okay, kita penuhkan. Menggunakan pen 3D tadi. Okay, so yang ni pun kita penuhkan juga. Okay. So, dapatlah hasil seperti yang ni, yang akhir ni. Okey, mulakan lakaran bahagian dasar atau tapak hingga menjadi sebuah model siap. Biarkan seketika sehingga model 3D itu menyejuk. Okey, so itulah hasil dia macam ni tadi. Kan? Macam yang cikgu dah buat sebelum ni lah. Okey. Ni gitar, ada banyak lagi sebenarnya. Ada cermin mata lah, ada kerusi. Okay. So nanti kamu boleh tengok lah. Okay, so cukup setakat ini untuk hari ini. Okay, next time kita akan tengok pula membuat kemasan. Membuat kemasan ni yang terakhir lah, langkah akhir. Okay, kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Ini subtopik yang terakhir lah. Ini lepas ni dah habis untuk bab 2. Okay. So, kita stop dulu setakat ni. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.